Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat wal afiat. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan ke tajuk yang ke-10 dalam siri Kembara 30. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk ini adalah tajuk pembuka kepada tema baru yang mana kita akan berbicara tentang bumi Palestin sebagai bumi yang barakah. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak kali cerita tentang Palestin. Allah Taala banyak kali cerita tentang siapakah yang akan menjajah Palestin ini, siapa yang akan menyerang Palestin ini, siapakah penduduk asal di bumi Palestin ini, siapakah nabi-nabi yang duduk di atas muka bumi Palestin ini. Tetapi bercakap tentang barakah bumi Palestin, bumi Syam, Allah Subhanahu wa taala menekankannya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebanyak 6 kali. Ya, sebanyak 6 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan barakah. Dan kesemua keenam perkataan tersebut, keenam ayat tersebut semuanya menyentuh tentang kaitan antara barakah dan juga bumi Palestin yang kita semua imani. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada anda, dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan juga, ayat yang saya kongsikan adalah mengikut turutan tarikh, mengikut turutan garis masa sejarah. Jadi saya tidak ambil A dan B dan C, yang pertama yang kedua begitu sahaja. Tidak, saya mengikut garis masa sejarah. Pada ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Terjemahannya ialah, dan kami selamatkan dia dan juga anak saudaranya Nabi Lut. Dia itu bermaksud kepada siapa? Nabi Ibrahim AS. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan anak saudaranya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya untuk umat manusia. Surah Al-Anbiya ayat 71. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim AS baginda berhijrah daripada bumi Iraq, yang mana ketika itu sebelum baginda berhijrah ke bumi Syam, bumi Palestin, baginda telah melakukan dakwah baginda, sehingga kan ayah baginda sendiri pun menolak dakwah yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan bukan itu sahaja, kaumnya juga bertindak sehingga ingin membakar tubuh badan Nabi Ibrahim AS. Jadi keadaan itu menggambarkan kepada kita bahawa dakwah Nabi Ibrahim ini sudah lagi tidak diterima untuk kaumnya di bumi Iraq. Jadi jalannya adalah bagaimana untuk selamatkan agama ini, bagaimana untuk selamatkan risalah ini. Caranya ialah baginda memulakan noktah baru, dan baginda memulakan tempat baru bagi menyampaikan dakwah. Jadi wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan juga anak saudaranya Nabi Lut ilal ardi allati, ke bumi yang mana barakna fiha, yang kami telah memberkatinya sepanjang yang kami telah berkatinya kepada seluruh manusia. Dalam ayat ini juga kita dapat memberitahu beberapa maklumat yang begitu penting, khususnya dalam isu Palestin yang berlaku pada hari ini. Apabila saya katakan Nabi Ibrahim AS berhijrah dari bumi Iraq ke bumi Palestin, kita ketahui bahawa Nabi Ibrahim bukan penduduk asal bumi Palestin. Dan kita juga mengetahui bahawa orang Yahudi Zionis, mereka mendakwa bahawa Nabi Ibrahim AS adalah datuk kepada mereka. Nabi Ibrahim milik mereka. Nabi Ibrahim adalah darah mereka. Mereka menganggap bahawa Nabi Ibrahim adalah the father of Judaism, adalah ayah kepada agama Yahudi. Jadi ini memberitahu kepada kita satu maklumat, bahawa sekiranya Yahudi mengiktiraf
bahawa Nabi Ibrahim adalah datuk kepada mereka dan Nabi Ibrahim bukan penduduk Palestin yang asal, ini memberitahu kepada kita satu maklumat bahawa Yahudi juga bukanlah penduduk asal di bumi Palestin. Seperti mana yang kita tahu bahawa ketika ini Yahudi mendakwa mereka ada hak untuk menjajah bumi Palestin, untuk kononnya mengambil balik hak mereka di bumi Palestin kerana mereka ada sejarah di sana, kerana Nabi Ibrahim di sana dan anak Nabi Ibrahim juga di sana dan anak kepada anak Nabi Ibrahim iaitu Nabi Yaqub AS pun di sana. Jadi disebabkan itulah mereka kata mereka ada hak untuk mengembalikan bumi Palestin, sedangkan Nabi Ibrahim bukanlah penduduk asal di bumi Palestin. Jadi ini memberikan kita satu isyarat bahawa Bani Israel juga ataupun orang-orang Yahudi juga bukanlah penduduk asal di bumi Palestin. Jadi siapakah penduduk asal di bumi Palestin? Penduduk asal bumi Palestin adalah penduduk Kanaan. Kalau tuan-tuan puan-puan Google ketika ini Al-Ardul Kanaan ataupun bumi Kanaan, Land of Kanaan contohnya, akan keluar peta-peta di zaman dahulu. Sebab apa? Sejak dahulu lagi orang telah mengiktiraf bahawa bumi Palestin dahulunya digelar sebagai bumi Kanaan. Tiada siapa pun yang kata bahawa sejak dahulu bumi Palestin kita panggil dengan bumi Al-Yahud, bumi Yahudi, bumi Bani Israel. Tak ada, tak pernah pun. Sejak dahulu lagi memang orang telah mengiktiraf bahawa bumi Yahudi adalah bumi Kanaan. Dan sehubungan dengan itu juga, menariknya di sini saya ingin kongsikan satu dapatan daripada tulisan Syekh Yusuf Al-Qardawi, di mana dalam kitab Taurat Yahudi sendiri telah mengiktiraf betapa singkatnya masa daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah Nabi Yaqub tinggal di bumi Palestin dalam kitab Taurat mereka sendiri. Dan saya tidak akan sebutkan ini adalah versi berapa, muka surat yang keberapa, chapter yang keberapa, tapi saya akan sebutkan secara ringkas sahaja maklumat berikut. Yang pertama sekali, dalam kitab Taurat Yahudi sendiri, iaitu dalam kitab Taurat yang telah diseleweng, The Old Testament, mereka mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan juga isterinya Sarah daripada Iraq sampai ke bumi Palestin ketika mana umur Nabi Ibrahim adalah 75 tahun. Baik, jadi apabila sampainya Nabi Ibrahim umur 100 tahun, baginda dianugerahkan seorang anak iaitu Nabi Ishaq AS. Dan Nabi Ibrahim wafat ketika umur 175 tahun. Dan disebutkan bahawa ketika itu Nabi Ibrahim tidak memiliki sebidang tanah pun. Dan apabila Nabi Ishaq AS capai umur 60 tahun, baginda dianugerahkan seorang anak yang bernama Nabi Yaqub AS. Dan pada umur 180 tahun Nabi Ishaq pula wafat. Jadi yang tinggal siapa? Nabi Yaqub. Siapakah Nabi Yaqub ini? Kita sebutkan dalam episod sebelum ini, Nabi Yaqub adalah Israel AS. Dan pada umur 130 tahun Nabi Yaqub AS berhijrah ke mana? Ke Mesir. Dan dikatakan dalam kitab Taurat Yahudi, Nabi Yaqub AS meninggal pada umur 147 tahun. Jadi kalau kita gabungkan semua tempoh masa sejak Nabi Ibrahim AS sampailah Nabi Israel atau Nabi Yaqub AS, tempoh masanya hanyalah 230 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya tempoh tu sangatlah sedikit sekiranya dibandingkan dengan penduduk Kanaan, penduduk Yabus yang telah tinggal di bumi Palestin ketika itu. Dan disebutkan dalam buku-buku sejarah bahawa penduduk Kanaan telah tinggal di bumi Palestin 30 kurun sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Jadi nak ceritanya apa kat sini? Generasi yang pertama yang tinggal di bumi Palestin tempohnya sangat singkat, hanya sekitar 230 tahun. Dan kalaulah Yahudi hari ini mereka mengatakan bahawa mereka ada hak untuk rampas balik bumi Palestin sebab mereka ada sejarah kat bumi Palestin, kata Syekh Muiz Abdul Sattar, Netherlands ataupun Belanda lagi-lagi ada hak, lebih-lebih lagi lah ada hak
untuk tuntut bumi Indonesia sebab mereka telah duduki tanah Indonesia lebih daripada 350 tahun. Begitu juga India, yang mana mereka dijajah oleh British. Kalau kita gunakan konsep ataupun hujah yang digunakan oleh Yahudi, British lagi-lagi lebih layak untuk menuntut tanah India yang telah dijajah oleh mereka selama beberapa ratus tahun. Jadi inilah ringkasan yang nak ceritanya, bahawa Yahudi ni mereka tidak ada hak pun ataupun nak kata sejarah pun dekat bumi Palestin, melainkan dalam tempoh yang sangat sikit. Kemudian selepas mereka berhijrah ke Mesir dalam tempoh 300 ke 500 tahun, dan dalam tempoh itu juga penduduk Kanaan, penduduk Yabus yang mana mereka dah duduk kat Palestin sejak sekian lama, mereka kekal kat situ. Mereka tak keluar pun daripada bumi Palestin. Dan selepas 300 ke 500 tahun, orang Yahudi, Bani Israel duduk di Mesir, mereka patah balik ke bumi Palestin. Dengan siapa? Dengan bantuan Nabi Musa AS. Dan selepas mereka sampai di bumi Palestin, mereka mendirikan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini juga ada banyak kisah-kisah yang akan ceritakan selepas ini, insya-Allah, selepas episod yang akan datang. Tapi tempohnya tak lama. Pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hanya beberapa ratus tahun sahaja, 100 ke 200 tahun kalau saya tak silap. Kemudian selepasnya tamat tempoh pemerintahan Nabi Sulaiman AS, kerajaan Bani Israel pecah kepada dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Dan tak lama pun kedua kerajaan ini mereka berada di bumi Palestin kerana mereka berperang sama sendiri, diserang oleh orang luar dan sebagainya. Dan pada akhirnya datangnya kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Babylon, Bakhtansar, kerajaan Greek, kerajaan Yunan, kerajaan Rom, yang mana mereka ini semua menjajah bumi Palestin. Dan kerajaan-kerajaan ini juga mengeluarkan Bani Israel daripada bumi Palestin. Jadi tempohnya sangatlah singkat jika dibandingkan dengan orang Arab yang mana mereka kekal kat situ sejak sebelum datang Nabi Ibrahim sampailah ke hari ini. Ya, mereka kekal masih lagi di sana. Jadi itu tempoh orang Arab. Kalau tempoh orang Islam yang mana sejak Umar buka, lagi dah lama sekiranya dibandingkan dengan tempoh orang Yahudi duduk di bumi Palestin. Jadi ini secara ringkas saya kongsikan kepada anda bagaimana kita hendak membalas ataupun untuk membidas hujah orang-orang Yahudi yang mana mereka mengatakan mereka ada sejarah dekat bumi Palestin. Ketahuilah bahawa hujah itu sangat tak kuat dan juga tidak mempunyai kebenaran pun sekiranya kalau mereka membaca buku-buku sejarah dan mereka menerima apa yang benar, apa yang tidak benar. Kita kembali kepada ayat yang saya kongsikan di awal episod. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim dan anak saudaranya ke bumi yang kami telah berkati kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita sebut barakah bumi Al-Aqsa, kita boleh kaitkan dengan dua lagi barakah yang disebutkan dalam dua masjid yang ada di atas muka bumi. Apakah masjid tersebut? Yang pertama adalah Masjidil Haram, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan barakah Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakah. Sungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia bagi beribadat kepada Allah ialah Baitullah di Makkah yang berkat. Itu nombor satu, Masjidil Haram. Yang kedua adalah yang mana? Iaitu Masjid An-Nabawi, di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbil Makkah atau ashadda wa sahihha. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti mana kami mencintai Mekah, malah lebih lagi pada cinta kami terhadap Mekah. Dalam hadis yang lain, Allahumma ja'al ma'al barakah barakatain. Ya Allah, berkatilah keberkatan bagi Madinah dengan dua keberkatan. Jadi ada tiga tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tekankan keberkatannya. Yang pertama sekali bumi Masjid Al-Aqsa, iaitu bumi Palestin. Yang kedua adalah Masjidil Haram. Yang ketiga adalah Masjid An-Nabawi. Tetapi berbezanya barakah Masjid Al-Aqsa dan barakah Masjid Haram serta Masjid Nabawi ialah barakah Masjid Haram, barakah Masjid Al-Aqsa sifatnya barakna fiha lil alamin. Sifatnya dia diberkati seluruh alam. Itu berkata tentang barakah.
Tetapi kalau kita nak sebut alamiyah, sifat ke seluruh alam, sejagat ke seluruh alam, Masjid Al-Aqsa barakna fiha lil alamin. Tetapi kalau pergi ke Masjid Haram, sifat alamiyahnya ataupun sifat sejagatnya adalah petunjuk kepada manusia. Inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang awal-awal dibina di atas muka bumi adalah bi Bakkah mubarakah, dengan Mekah yang mana yang berkat, wa hudan lil alamin, dan menjadi hidayah kepada seluruh manusia. Dan masjid yang ketiga adalah Masjid An-Nabawi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatil lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan engkau kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi ini adalah perbezaan sifat seluruh alam yang dimiliki oleh bumi Palestin, bumi Masjidil Haram, dan juga bumi Nabi, iaitu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahaja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.